Korang faham tak persamaan perakaunan? Tak, jujur je tak faham. Oh, jujur tak faham. Kalau persamaan perakaunan tak faham basic form 4, macam mana nak buat basic form 5? Macam mana nak buat Betul. yang tadi tu? Okey, lagi satu. Korang faham tak konsep debit kredit tu? Kenapa asset debit, kenapa belanja debit, kenapa kredit liability, kenapa kredit equity? Korang faham tak kenapa? Rosak-rosak dah tu. Lantak lah. Ataupun korang faham tak macam mana nak masukkan daripada transaction urus niaga, macam mana nak asingkan dia ke apa yang perlu debit, apa yang perlu kredit. Korang tahu tak benda tu? Benda tu paling basic lah. Sikit-sikit. Okay, so mostly tak faham lah. Sebab sikit kami selalu confuse kat teman-teman. Oh, jujur tak faham sikit. Kami selalu confuse dekat maklumat tambahan. Okay, ada tak? Tak. Nak minta dorang soal, nak minta korang nak bagi soalan ke kita orang bagi soalan? Untuk persamaan perakaunan. Sebab kita orang ada juga beberapa soalan yang kita orang dah simpan untuk persamaan perakaunan ni. Ajar balik yang kita orang ajar form 4 tu, tak masalah. So kita orang punya soalan sekejap soalan cari balik. Laptop ni pun dah letak. 3, 4. Okay. Okay, cun. Entire screen. Bang. Let's go. Nampak sekat-sekat tak? Okay. Mana? Okay, kita akan buat soalan ini. Cik Rania. Kan? Okay, first kita buat persamaan perakaunan ni kan bentuk persamaan perakaunan kan. Sekejap lagi. Okay, first anda dikendaki melengkapkan jadual persamaan perakaunan yang diberikan dan menyediakan Dia belajar tau pakai Excel. Nanti diploma pakai Excel. salah pula. Kat mana? Okay. First kan, kita nak tanya. Korang kalau kat sekolah korang belajar apa? Bentuk T tu. Yang bentuk formula bentuk T tu. Macam Kak Nisha guna Ableh. macam Kak Rauda guna 4 leh. Kalau korang guna apa? Korang guna tak faham betul tu. Yang bentuk T tu yang dia cakap belah debit, asset, belanja, belah kredit, bla 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 tu. Tak tahulah panggil apa, Ayu. Ke memang tak ada, cikgu tak ada apa. Ke cikgu Bak leh. Bukan bak tau, bat. Bukan bat leh. Bukan macam ableh. So korang faham tak kenapa ableh? Okay, tak tahu. Tak tahu. Kan dia kata ableh. Macam ni kan cikgu korang ajar waktu dulu. Kau dah tak ingat?
Ke korang tak ingat ni basic Korang tak tahu basic macam mana nak proceed. Betul. Dok leh nak proceed kalau ni pun out. Sejujurnya tak ingat. Jujur sangat tu. Tapi serius, kalau korang faham basic yang kita orang nak ajar ni, topik apa pun korang boleh guna pakai benda ni. Tak kisah topik apa pun. Okay, macam A ni ialah bahasa Melayu lah. Asset. B, belanja. Kan? Betul. Ni liability. Betul. Ini equity. Pemilik. Yang ini ialah hasil. Kan benda ni kan? Tu dah pandai. Dia orang tahu. Okay. Aset dia akan masuk belah debit bila dia bertambah. Aset dengan belanja ni kenapa dia belah debit bila dia bertambah. Bila aset dengan belanja ni berkurang, dia akan masuk belah kredit. Jadi akak tunjuk contoh dia macam mana. Sama juga macam liability. Bila liability, equity pemilik dengan hasil bertambah, dia akan masuk belah kredit. Bila dia berkurang, dia akan masuk belah debit. Lepas tu, sekarang kita proceed ke persamaan perakaunan. Dekat persamaan perakaunan ni, kita ada. Korang ada pakai tarikh tak? Aku tak ada tarikh. Korang kena masuk ke tarikh tak? Ada. Okay, kan? ada. Ya, ini selalunya sebelah sini belah debit. Asset. Lepas tu selalunya lepas ni equity. Equity pemilik. Okay. Lepas tu kita ada liability. Masukkan tahun dia, tahun 2018 yang soalan ni. Okay, tahun 2018. So, soalan pertama. Januari 1, Cik Rania memulakan perniagaan Rania Beauty Center di Gunung Rapat dengan memasukkan RM80,000 dalam akaun bank dan lengkapan bernilai RM5,000 sebagai modal permulaan. Okay. Dia memulakan bisnes dia dekat Gunung Rapat dengan memasukkan RM80,000 modal. So, kita ada lepas tu ke dalam akaun bank dan lengkapan bernilai RM5,000 sebagai modal permulaan. Lengkapan. Pertama sekali kita ada jangan gelak Januari 1. Apa ni? Cantik Januari. So Januari 1 dia memasukkan ayat dia tadi, dia masukkan RM80,000 ke dalam akaun bank. So RM80,000 tu ialah modal. So dia masukkan ke dalam bank. So sini kita tulis bank. Bertambah ke berkurang? So, kita ada modal tadi. Korang rasa kat bahagian bank tu bertambah ke berkurang? Bertambah, betul. Lepas tu kita kena masukkan kat bahagian modal sebab dia kata RM80,000 tu sebagai modal. So kita kena masukkan tambah juga ke tolak dekat modal? Tolak. Tambah. Mana satu? Ayuk. Yuk. Sama dengan pula. Main-main lah Syahir ni. Tambah, betul. Kita tambah RM80,000 modal. Lepas tu tak habis lagi. Dekat Januari 1 tu dah ada bawa masuk lengkapan bernilai RM5,000. So kita buka akaun lengkapan kat sini. Lengkapan.
bernilai RM5,000. So lengkapan dia bertambah sebab dia bawa masuk lengkapan tu. So amount dia bertambah. So modal dia pun bertambah. So RM80,000 tambah dengan lengkapan RM5,000. Dekat tarikh yang ni. Betul tak Kak Rauda? Betul. Okey. Kita proceed dekat soalan nombor 2 pula. Pada 4 Januari, Rania Beauty Center membeli lengkapan kedai bernilai RM20,000. Deposit berjumlah RM8,000 telah dibayar dengan cek. Bakinya akan dijelaskan dengan bayaran ansuran selama 2 tahun melalui pinjaman Bank An-Nur. So, dia membeli lengkapan kedai bernilai RM20,000. So, lengkapan kedai dia bertambah. Januari berapa 4? Januari 4. So, lengkapan dia bertambah RM20,000 sebab dia beli. Ni bank. Lepas tu dia kata, korang kena keluarkan satu-satu tau maklumat dia. First korang nampak lengkapan dia. Lengkapan dia bertambah sebab dia beli. So lengkapan tu masuk dalam bisnes dia. So bertambah RM20,000. Lepas tu dia deposit dengan bayaran ansuran selama dia bayar deposit berjumlah RM8,000 telah dibayar dengan cek. So bila dia dah bayar dengan cek RM8,000, maknanya amount RM8,000 tu akan dikurangkan dekat bank. Sebab bank berkurang sebab dia bayar, dia keluarkan duit. So sebab tu dia berkurang sebanyak RM8,000. Lepas tu bakinya akan dijelaskan dengan bayaran ansuran selama 2 tahun melalui pinjaman bank. So dia akan jadi liability lah sebab liability tu hutang. So kita masukkan akaun pinjaman. So kat sini bersamaan RM20,000 tolak dengan RM8,000, dia dah bayar RM8,000. Samaan dengan RM12,000 baki pinjaman yang dia kena bayar ansuran sebanyak 2 tahun. So pinjaman dia bertambah lah kan sebab hutang dia bertambah. Setakat ni faham tak? Faham. Lepas tu 10 Januari, barang niaga telah dibeli dengan nilai RM15,000 daripada pembekas Syak. So barang niaga telah dibeli dengan nilai RM15,000 daripada pembekas Syak. So kita masukkan barang niaga ialah inventory sebanyak RM15,000. So inventory dia bertambah sebab barang niaga dia masuk dalam bisnes dia. Lepas tu daripada pembekal Syak. Selalu kalau dia beli daripada pembekal, dia akan jadi akaun belum bayar. Kena beza tau. Akaun belum terima dengan akaun belum bayar. Akaun belum bayar ialah liability, akaun belum terima ialah asset. Akaun belum bayar ni supplier, akaun belum terima ni customer kita yang hutang dengan kita. Akaun belum bayar ialah kita hutang dengan supplier barang. So akaun ni pun bertambah RM15,000 sebab dia berhutang dengan perniagaan Syak tu. Lepas tu tarikh seterusnya ialah Januari 15. Syarikat telah menerima pinjaman bank yang berjumlah RM8,000 daripada Bukit Bank Bintang Berhad. Syarikat telah menerima pinjaman bank berjumlah RM8,000 dari Bank Bintang Berhad. So Januari 15 dia terima hutang sebanyak RM8,000. So duit dia masuk dalam bank. So dia akan bertambah belah bank. Dan pinjaman dia bertambah sebanyak RM8,000 daripada bank tu. Warna merah ni ialah kredit tau maknanya. Kalau warna hitam ni maknanya dia debit. Maknanya kalau warna hitam ni maknanya dia belah debit sebab bila aset bertambah dia akan debit. Bila aset berkurang dia akan kredit. Nampak tak? Ni tadi kan dia bayar.
So aset dia berkurang. So dia jadi kredit. Warna merah. Kita kena tolakkan. Faham tak? Kau jangan seronok sangat. 18 Januari. Januari 18, kita teruskan. 1 daripada 5 inventory telah dijual secara tunai dengan nilai 3,500 dan cek telah diterima. So yang itu, amount 3,500 ni telah tambah. Dah tambah dalam bank account dia. Apa tu? 3,500. Ada orang check kat box. Kalau aset sama dengan debit, kredit tolak. Aha, betul. Betul lah. Kalau aset sama dengan debit. Kalau equity dengan liability, debit tolak. Betul. Equity dengan liability dia akan bila dia berkurang dia akan masuk debit. Bila dia bertambah dia akan masuk kredit. Betul. Okay, kita teruskan. Tadi okay, sekarang ni amount inventory dia kita kena cari dulu. Ini 3,500 ni kita dah masukkan dalam account bank sebab kita dah dapat duit tu 3,500. Kita masuk dalam account bank. And then kita nak tahu berapa inventory yang dah dikeluarkan. So kita kena cari 1/5. Jadinya di sini kita buat 1/5. Korang darabkan dengan amount inventory yang korang ada. Kalau ada 2, korang tambahkan dulu, korang bagikan lah kan. So dapat 3,000. So inventory yang dah dikeluarkan ialah 1/5 tu bersamaan dengan 3,000. So bila inventory keluar, dia berkurang. Jadilah credit balance kat sini. Lepas tu, tapi dia jual dengan harga 3,500 inventory tu. So dia mempunyai keuntungan sebanyak 500. So keuntungan tu akan masuk dekat bawah equity pemilik sebab dia untung. So bila untung, dia akan jadi kredit. Bila kredit dia bertambah, kita letaklah 500. Keuntungan dia sebanyak 500 sebab inventory yang keluarkan 3,000 tapi dia jual pada harga 3,500. So dia beruntungkan sebanyak, dia ada untung sebanyak RM500. Okay, lepas tu proses dengan bulan. Pembayaran sebanyak 20% telah dijelaskan kepada pembekal syak dengan tunai dan bakinya dengan cek. So 20% dibayar dengan tunai, 80% dibayar dengan cek. So Januari 22. Dia kata kat sini pembayaran sebanyak 20% telah dijelaskan. Pembekal syak tadi pada tarikh berapa? 10 hari bulan. So hutang dia 10 hari bulan ni. Ini dia dah jelaskan pada 22 Januari sebanyak sepenuhnya. Tetapi 20% dia bayar tunai, lagi 80% dia bayar dengan cek kan. Ini kita balik. 20%. So kita cari dulu berapa yang dia bayar tunai. So kita buatkan 20% darabkan dengan hutang yang dia ada ni. Ini dia bayar dengan tunai. So dia akan jadi negatif. Negatif sebab dia berkurang, duit dia berkurang. So kat sini 80%, negatif 80%. Kita darabkan dengan hutang ni. So ni amount yang dibayar dengan bank. Tarikh yang sama Lepas tu kat sini hutang dia dah selesai sepenuhnya sebab dia dah bayar bank dengan tunai tadi kan. So tolak lah 15,000 tu dah habis. So dia dah tak ada hutang dengan perniagaan syak tu.
dah gelap-gelap kenapa? 28 dah gelap pula. So Januari 28. 20% daripada jumlah pinjaman bank telah dibayar menggunakan cek. Tadi dia pinjam dekat bank Anu ni kan. Sebanyak berapa? Bukan, pinjam daripada ni. Perniagaan bank dia pinjam daripada bank Bintang sebanyak 8,000. So 20% daripada 8,000 tu dah dibayarkan menggunakan cek. Kat sini 20% korang kena darabkan dengan amount yang dipinjam tadi. Kat sini pinjaman dia ada dua kan. Pinjaman bank dia ada dua. So korang kena darabkan dengan ni. Dengan ni. Wah. So yang ni 20,000. Ni 20% daripada 20,000. Total pinjaman kan tadi. Total pinjaman kan 20,000 kan. So dia dah bayar 20%. Sama dengan 4,000. Dia dah berkurang sebab dia bayar. Aset dia berkurang. Duit dia keluar. So dia akan jadi kredit. Pinjaman dia pun berkurang sebanyak 4,000. Lepas tu pada 30 Januari, pemilik telah mengambil cek bernilai 2,100 untuk kegunaan peribadi. Januari 30. Pemilik telah mengambil cek bernilai 2,100. So bila owner dia ambil duit dia, Ain tahu tak? tengok imbang ke tak. Ni sebelah aset. Ni maknanya belah debit dia amount ni. Kita tengok belah kredit pula. So tengok imbang. So dia korang kena kontra tau. Kalau belah kredit dia ada kontra account dia. Okay, setakat ni yang Kak Nisha ajar, korang faham tak? Alhamdulillah faham. Ni faham betul-betul ke? Faham? Betul-betul faham ke tak konsep dia tu? Kenapa dia debit, kenapa dia kredit? Kalau transaction ni dia debit ke, dia kreditkan apa, dia debitkan apa? Boleh nampak jalan. So jalan korang tu, jalan dah terang ke gelap lagi? Okay, akak nak tanya soalan Kita bagi satu soalan. Kita akan tanya seorang satu soalan, korang bagi tahu dia debit apa, kredit apa. Boleh. Okay, kita tak payah suruh buat lah. Kita tak suruh buat, tapi kita orang nak make sure korang betul-betul faham je benda ni. Okay, time ni korang boleh balas dendam. Korang akan petik nama kawan korang sendiri. Korang boleh balas dendam. Taklah. Kita mulakan dengan Syahir tadi. Orang paling handsome. Orang paling handsome. Soalan mana? Sekejap. Tengah cari. Mana tadi Sekejap. Okay ni. Ni soalan dia. Baru buka tadi. Orang kata nanti, santai tu. Okay Syahir, cuba jawab soalan satu tu. Amount apa debit, amount apa kredit? Hello? Okay, ni nak buka mic tak? Kalau boleh buka mic.
Kalau tak boleh korang jawab je kat chat box. Tapi nak juga kau buka mic. Okay, Fahir cuba Syahir. buat nombor 1 Yang tu. paling handsome dalam ni. Jualan 1/4 daripada inventory tu. Astagfirullah. Alhamdulillah dia tak carut. Tadi kan kita orang dah ajar kan macam mana nak kira inventory kalau dia bagi 1/berapa-berapa. Cuba buat. Kira ni sebiji je tadi. Syahir. Ya. Kata kira dulu. RM3,800. Okay, tu masuk dekat mana? Inventory. Tambah ke debit ke kredit inventory? Kredit. Betul. Okay. Lagi? Lagi satu? Equity pemilik. Okey. Berapa equity pemilik? RM570. Betul. Lepas tu Lagi satu. ada lagi satu account. Dan satu lagi account. Apa dia? Lagi satu account kita kena kredit kan? Untuk kontrakan balik amount tu. Debitan lah kaca. Kredit kan? ABB. Betul. Berapa amount yang kreditkan dekat ABB tu? RM3,800. Salah. RM170. 4,370. Sebab amount yang sebab dia kan dapat untung RM4,370 lah. Korang kena tambahkan amount inventory tu dengan keuntungan yang dia dapat tu. Okay, setakat ni betul. Okay, Syahir. Cuba petik nama. Untuk jawab Mesti soalan 2. Liana. Mesti dia nak panggil Liana. Liana. Dah. Jawab nombor 2. Siapa? Take time. Ini sabar marah ke sabar apa? Takutnya. Dah checkkan jap ada hal jap. Debit bank. Okay, berapa debit bank? Betul. Okay, lagi satu account.
ABT kan? Betul. ABT 100. Dan Isha makan rupanya. Okay, Liana. Pick one name. Awak petik. Siapa? Dia petik siapa? Dia siapa? Azrina. Okay, Azrina. Open mic. Sekejap. One, two, three, take your time. Dah open nak on lagi. Syahir ni nak apa? Kak Nisha makan tak ajak kau ajar. Lapar gari. Sabar. Aku ada nasi goreng kampung tau. Nak cakap buka mic. Bodoh lah. Okey, dengarkan. Dengarkan Kak Nisha punya kerja. Bodoh lah.